ini pada khalaqah ataupun siri yang ke-70. Setelah malam tadi kita juga Allah izinkan bersua muka dan kita menyambung untuk pengisian pada malam yang penuh bererti ini, malam ke-12 daripada Rabiul Awal 1444 Hijri ini, insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat balik perkongsian malam tadi di mana Nabi menyatakan yang pertama, di dalam satu-satu majlis sekiranya dilafazkan salawat walaupun sekali, sudah memadai untuk memenuhi pengisian majlis tersebut. Aukamakal. Maknanya di sini Nabi nak menerangkan atas perintah Allah yang Allah sendiri melafazkan ataupun bersalawat dan salam bersama para malaikatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa betapa besarnya fadilat, yakni kelebihan. Dan dalam keterangan yang lain, apabila kita bercakap tentang salawat ini, ingat dua kalimat ini, dua terms ini. Satu, ianya melibatkan fadilat, yakni kelebihan. Yang kedua, ianya melibatkan khasiat, ya. Maknanya manfaat daripada, faedah daripada melafazkan salawat yang mulia kepada batang tubuh Nabi SAW. Kita juga telah berkongsi bahawa kepentingan salawat ini sehingga Allah mensyariatkan bahawa di dalam ibadah yang menjadi penentu, dikira ibadah-ibadah yang lain, yakni ibadah yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebagai imad, sebagai pillars, sebagai tiang, yakni ibadat sembahyang itu sendiri. Salawat dia berada di status rukun qauli pada bacaan tasyahud akhir. Salawat berstatus sunnat ab'ad apabila ia berada pada kedudukan membaca tasyahud awal dan membaca doa qunut ketika solat fardu subuh dan juga solat witir pada malam yang ke-16 hinggalah ke akhir sebelum malam hari raya Aidil Fitri. Sudah cukup dengan pernyataan yang sedia maklum dan ma'ruf bahawa salawat ini mempunyai satu tuntutan yang bukan sekadar ianya dilafazkan atau dibaca, tetapi kalau kita tengok di dalam kitab Irsyadul Mubtadi'in, ya, di dalam kitab yang menerangkan tentang perkara-perkara fardu ain, perkara-perkara yang melibatkan salat itu, Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Kita Arab kuning, Tuan Haji Azmi, kita Arab kuning yang digunakan di pesantren di Pulau Jawa
menerangkan bahawa tiap-tiap rukun dalam ibadat sembahyang itu dia mempunyai rukun yang tersendiri. Jarang kita jumpa kita Arab kuning bahasa Arab yang digunakan di pesantren, kalau di tempat kita ni pondok lah, yang menerangkan sebegitu terperinci, sehingga dikupaskan tentang solawat itu sendiri mempunyai beberapa rukun, yakni syarat dan tuntutan untuk membacanya. Ulama daripada Banten tulis kitab itu, susun kitab itu, yang nama ulama ini sama dengan nama Imam An-Nawawi, ulama daripada Damaskus, Syria. Imam Nawawi ini juga Imam Nawawi, tetapi hujung kunyahnya Al-Bantani. Alimnya, tuan-tuan guru kata lebih kurang sama alim. Daripada Pulau Jawa dengan di Syria, ulama yang nama Imam Nawawi ni lebih kurang sama alim. Nak ceritakan, banyak kitab susunan Imam Nawawi Al-Bantani ini. Tafsir Quran 30 juzuk disusun dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Jawa halus, Islam, bahasa Arab. Okay. Jadi diterangkan dalam kitab itu, solawat ini ada rukun dia. Di antara rukunnya, dikira sabdu pada solawat tu berapa mesti diraikan. Kalaulah ia melibatkan tanda-tanda bacaan, tentu ianya melibatkan teknik membaca. Bila teknik membaca, sedia kita maklum, tentulah ia melibatkan mentajwidkan. Solawat itu merupakan satu tuntutan. Bermakna bersolawat ni bukan setakat dinasyidkan, diberzanjikan, dimarhabankan. Bukan setakat itu. Tuntutan kepada salawat itu mesti disebut dengan betul sebutan. Allahu Rabbi. Itu nak ceritakan the importance of salawat. Kepentingan salawat sampai Allah syariatkan dalam ibadah sembahyang. Bukan main-main. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu hadis musalsal, apabila solawat ini ditulis kepada sesebuah kitab ataupun buku, selagi mana tulisan solawat itu tidak padam dakwatnya, maka mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Sebab itu kita tengok ulama-ulama dulu dengan kitab kuning, bahasa Melayu lama, Jawi lama. Ya, sama ada yang nipis, bukan makna isinya sedikit, maupun yang tebal. Mesti ditulis solawat yang begitu sempurna lafaznya. Sebab memahami hadis inilah. Jadi tuan-tuan guru dalam kitab-kitabnya, sebelum apa-apa dia ada tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling tidak. Sebab itulah dikatakan bahawa kepada baginda Nabi SAW, apa sahaja yang kita sebut tentang baginda SAW sebenarnya mempunyai banyak kelebihan-kelebihannya. Allahu Rabbi. Walaupun hari Isnin, bulan Rabiul Awal, bukanlah tarikh ataupun hari yang popular
di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Hari Isnin bukan hari popular. Rabiul Awal bukan bulan popular. Tetapi dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang dinanti-nantikan. Hari Isnin senantiasa dikenangi bukan kerana baginda dilahirkan sahaja, diangkat menjadi rasul, dinikahkan dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid juga jatuh pada hari Isnin. Kita kadang-kadang ni Syam walaupun dah jadi juru nikah, tak tahu bernikah hari apa dulu. Nikah pertama lah. Agak-agak tidak ada nikah kedua oleh Syam. Jangan take for granted, kata orang putih. Kadang-kadang kita lupa. Kita ada 3 orang anak, kita tak tahu anak nombor 1 lahir hari apa, anak nombor 2 lahir hari apa, anak nombor 3 lahir hari apa. Apa lagi, tarikhnya mengikut tahun Hijri. Tapi manusia agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala selok-belok tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi akhlaknya maupun kepribadian rupa bentuknya, maka satu ulama hadis yang namanya Imam At-Tirmizi, sehingga di antara para muhaddisin, ulama-ulama hadis menyatakan tidak akan sempurna hadis tanpa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Alimnya beliau. Imam At-Tirmizi menyusun satu kitab yang diambil faedah oleh ramai orang, yang dinamakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Syama'il orang kata, sangat popular. Kitab Syama'il ni dia tidak ada cerita lain melainkan menceritakan tentang baginda Nabi SAW dari 2 skop, 2 sudut. Yang pertama, menceritakan rupa bentuk Nabi yang indah ini, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Cerita Nabi ni macam mana. Kulit dia warna putih kemerah-merahan. Kulitnya di syurga lain warna, di dunia ini lain warna. Baginda Nabi ini lebih indah daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang terkenal dengan Nabi yang kita kata handsome lah, istilah sekarang. Dada Nabi bidang, bulu kening Nabi hampir bercantum di tengah ni, antara 2 pangkal batang hidung ni. Dahi Nabi luas, hidung Nabi mancung. Bibir Nabi macam mana, pipi Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana. Tapi kebanyakan orang kita cuba nak tiru sunnah Nabi dekat rambut je. Sehingga sekarang ni ramai orang bertocak, tiru dekat rambut panjang je. Tang lain tak tiru, tang rambut tiru. Sampai orang tengok bonek rimas. Kita tengok dia semayang pun amat membimbangkan. Rambut tu kadang-kadang pergi duk sepah atas tikar sejadah. Diceritakan misai Nabi macam mana, maka ulama fiqh hurai. Ada yang cukur habis, ada yang cukur nipis. Misai Nabi itu. Jadi kita pun boleh ambil sunnahnya, sama ada nak bagi nipis misai ataupun cukur habis. Boleh, harus. Tapi janggut diminta simpan. Trim elok-elok, jangan biar liak timbul. Dan minum teh tarik pun janggut masuk dalam kolej apa hal.
Orang tengok pun naik macam naik geli geleman. Faham geli geleman? Saya ni orang utara. Jari Nabi macam mana Nabi berdiri dengan orang ni, ada riwayat menyatakan Nabi dia akan lebih satu kaki lebih pada orang. Dengan orang rendah pun dia lebih satu kaki, dengan orang tinggi pun dia lebih satu kaki. Ada riwayat cerita macam itu. Daripada hadis musalsal nak ceritakan bahawa Nabi SAW berdasarkan faktor sebenar. Sebab saya tengok kesan tapak kaki Nabi ada beberapa versi asli kesan tapak kaki Nabi. Yang Nabi pijak di atas tanah, yang Nabi pijak di atas pasir, yang Nabi pijak di atas batu. Kemudian saya tengok beberapa versi sandal Nabi, capal Nabi itu dengan tapak kaki dia sama besar. Menunjukkan kita boleh bayangkan Nabi ni berapa besar saiz dia. Dan bila kita pergi ke Mekah sama ada ke Gua Sur, di Bukit Sur, ketika Nabi berhijrah, kita tengok tinggi Gua Sur tu lebih kurang 1 meter lebih aja. Macam mananya Nabi berada dengan Sayyidina Abu Bakar di situ 3 hari. Pengorbanan Nabi. Gua Sur tu sendiri sekarang ni dalam development. Tak boleh panjat ke pagar sekarang ni. Tinggi. Di puncak. 2 puncak tu. 1 puncak tu ada Gua Sur. Kita bayangkan Nabi memanjat Gua Sur tu. Allah. Belum lagi Gua Hira. Darjah pendakian ni lebih kurang 35 darjah pendakian. Daki memang 1 jam lebih punya mendaki. Allahu Rabbi. Maknanya diceritakan dalam kitab Syama'il tu bagaimana figura Nabi ni macam mana. Bukan untuk kita bayang-bayang dan kita lukis. Tak boleh. Tapi nak menceritakan, ini di antara cara kita nak mengenali baginda Nabi SAW. Diceritakan pula kepribadian Nabi, betapa pemurahnya Nabi. Kalaulah menginfakkan sesuatu macam angin ribut, Nabi keluarkan derma. Sahabat pun tiru, ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 25% bila infak daripada harta. Pemurahnya Nabi, sebab Nabi menceritakan orang yang banyak memberi, dia akan banyak menerima. Aukamaqal. Diceritakan pula dalam kitab Syama'il tu apa kegemaran Nabi. Apabila kita mengambil sunnah di antara sunnah kegemaran Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi ini, bermakna kita mengambil tabarruk daripada, mengambil keberkatan daripada batang tubuh Nabi, semuanya dengan niat mengikut Nabi, mencontohi Nabi, dapat pahala lagi. Nabi pakai cincin. Ada cincin. Tuan-tuan pakai cincin tak? Ya dah Ustaz. Tapi jangan buat macam Gurkha, penuh jari. Salam dengan orang sampai tergeliat jari orang. Dah lah 10 jari, batu tu dia, nala punya besar. Pakai pun biar ikut sunnah betul je lah. Nak cerita kan. Allahu Rabbi. Nabi bertongkat. Bukan kerana Nabi tua. Sunnah bertongkat itu. Ada 3 jenis tongkat. Jenis kayu tongkat yang Nabi pakai. Bukanlah kayu kokar. Ada tongkat-tongkat. Kayu loose contohnya. Tuan-tuan, sehingga kan tongkat Nabi, kayu Nabi dikaji orang. Disimpan. Tongkat-tongkat Nabi ini hingga dijadikan pameran di artifak. Pameran artifak Nabi. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak tengok, di antara tempat simpanan artifak Nabi yang boleh dilawat setiap hari berada di Johor Bahru.
Galeri Aura Islam. Tuan-tuan boleh Google. Pergilah ke sana. Lebih-lebih dalam Rabiul Awal ni memang pameran artifak Nabi. Johor Bahru. Boleh tengok. Macam-macam. Tuan-tuan, benda-benda ini bukannya benda imitation, bukan benda-benda palsu. Siap ada sijil-sijil pengakuannya. Siap ada kajian labnya. Bukan benda ni benda tipu. Sehingga orang simpan surat tulisan tangan Nabi macam mana. Allah. Bukan soal cantik atau tidak. Tetapi tulisan tangan Nabi. Ini di antara cara bagaimana kita nak datangkan cinta kasih kita kepada Nabi. Cinta kasih kita kepada Nabi. Sebab itulah tuan-tuan muslim dan muslimat, di antara tanda-tanda cinta kasih kita kepada Nabi. Semalam kita dah ceritakan tentang tidak sempurna keimanan di antara kamu, kata Nabi, selagi dia tidak mengasihi aku, mencintai aku lebih daripada kedua ibu bapa dia, dan lebih daripada anak-anak dia, dan lebih daripada manusia sejagat. Nabi kata tak sempurna iman. Sekiranya kamu tak kasih pada aku lebih daripada semua yang tadi. Allahu Akbar. Kalaulah dan bukan kalau, memang wajib kita kasih pada ibu bapa kita. Habislah dengan mak bapak ni. Sehingga seorang sahabat saya ketika menerima PhD, orang temu bual dia tentang kejayaan, kegigihan dia dalam akademik, dalam bidang agama, disiplin agama. Dia kata kepada pemberita, saya tidak takut kepada siapa-siapa dan saya tidak risau dalam hidup ini. Kerana saya masih punya seorang ibu yang mendoakan saya. Maknanya apa? Kasihnya pada ibu. Tetapi kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul minta lebih daripada itu lagi. Kita khawatir, takut-takut dalam hati kita ni, wal'ayazubillah, tidak ada juzuk daripada hati kita yang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dah saya bercakap di tempat lain, dalam hidup ini tak susah mana kita jadikan CCTV kehidupan kita apa dia? Letak Allah di kanan kita, letak Rasulullah di kiri kita. Selamat hidup. Suami isteri ke, adik-beradik ke, berkomuniti ke, berpolitik ke, berseni ke, apa juga. Letak Allah di kanan, letak Rasulullah di kiri. Dan memang itu pun yang kita buat selama ini di rumah kita. Kita framekan kalimat Allah dan Muhammad itu kanan dan kiri, betul? Sekarang dah sampai, realiti itu bawa di dalam hati kita. Kadang-kadang dia hanya tinggal di dinding saja. Kita nak bawa dalam realiti kehidupan kita. Bagaimana Allah dan Rasulullah ini, dia menjadi CCTV kehidupan. Apa juga kita nak buat, Allah Maha melihat. Selamat. Tak ada riswah. Ya, sekarang ni JAKIM sedang kempen habis-habisan memerangi bukan setakat rasuah tetapi fitnah di media sosial. Sebab fitnah ni Allah sebut dalam Quran dengan dua perkataan. Asyaddu dengan akbar. Lebih hebat dan lebih besar daripada membunuh fitnah ini. Tuan-tuan, bila nak buat sesuatu ingat Allah Maha melihat. Dan bila nak buat sesuatu ingat, bayangkan jika Nabi masih hidup dan berdiri di sisi kita lah.
Nabi tengok kita, keluarga kita, adik-beradik kita, anak bini kita. Nabi tengok di tepi. Dah masa waktu? Belum. Sikit lagi. Kita bawa kepada keadaan di mana kalau Nabi tengok kita, agak-agak Nabi sedih ke Nabi suka? Senang je. Susah mana? Nabi tengok kita selaku suami dengan perangai kita ni. Nabi tengok isteri kita lah. Dengan isteri dengan gelagat masing-masing. Nabi tengok anak cucu kita. Nabi tengok menantu kita. Nabi tengok kawan-kawan kita. Siapa kawan-kawan kita. Sehingga tak ada masa nak kenal tangga masjid. Agak-agak Nabi suka ke Nabi sedih? Nabi tengok kita ke masyarakat kita dengan hiburan too much. Agak-agak Nabi sedih ke Nabi suka? Senang je. Kalau jawapannya yang kita boleh jawab, Nabi tak suka. So senang, tinggalkan saja, habis. Kalau jawapannya Nabi suka, carry on. Move on. Senang saja. Tak susah mana hidup ni. Sebab ending kita sama ada syurga or hell, neraka. Itu saja. Selain daripada kiraman katibin, raqibun atid, 2 malaikat pencatat amal. Itu juga CCTV kehidupan. Tapi bila kata malaikat ni mungkin ramai yang masih belum beriman. Kita hormat azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, di malam 12 Rabiul Awal pada malam ini, pengisian malam ini saya kurangkan sikit gelak ketawa, dan kuliah saya pun jarang ada gelak ketawa. Cuma kurangkan senyum pada malam ini. Senyum tak salah sebab Nabi juga suka senyum. Tapi Nabi tak suka gelak sampai berdekah-dekah. Cuma pada malam ni kita lebih muhasabah diri. Kita lebih audit diri kita. Sebab kita nak letak Rasulullah SAW di hati kita. Sebab Nabi mengarahkan supaya dirinya itu dicintai melebihi segala-galanya, bukan atas kehendaknya. Nak kena faham tu. Kalau kita bercakap manusia biasa ni, Tuan Haji Azmi, awak tak sayang saya ke? Mungkin kita memang suruh kita disayangi atas nafsu kita. Walaupun ada perkataan itu memang sewajarnya kita lantunkan kepada anak, cucu dan menantu. Tapi bila Nabi menyatakan tak sempurna iman di antara kamu selagi kamu tidak kasih pada aku melebihi ibu bapa, anak-anak dan manusia sejagat, sebenarnya ini disokong padu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kita ulang balik firman ilahi malam tadi. Malam tadi saya sampai lewat. Jadi kita buat satu bentuk rebuttal. Kita gulung balik. Nak ceritakan bahawa Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah Muhammad itu dia berkata apa yang datang daripada hawa nafsu dia. Tidak. Melainkan apa yang dilontarkan perkataan oleh baginda Nabi SAW ini adalah wahyu daripada Allah.
Jadi kalau Nabi kata, Nabi bersabda, tidak sempurna iman di kalangan kamu, artinya ianya mutlak daripada Allah. Allah hakikatnya menyuruh hamba-hamba yang ia ciptakan ini supaya kasih kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada ibu bapa kalian semua, melebihi daripada anak-anak kalian semua, melebihi daripada manusia selainnya. Kasih kepada Nabi lebih daripada itu. Allahu Akbar. Kalau begitu, mari kita tutup pengisian pada malam ini. Apa tanda cinta kasih kita kepada Nabi? Untuk jawab soalan ini. Ya. Apa tanda cinta kasih kita kepada Nabi? Maka tuan-tuan guru telah gariskan dalam bentuk fakta mudah ingat 3 perkara. Angkanya sedikit 3, tapi tuntutannya. Yang pertama, tanda cinta kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi pernah membuka kata, sesiapa yang suka akan sesuatu perkara, maka dia akan banyak menyebut perkara itu. Dan tanda kamu suka kasih kepada aku, maka perbanyakkanlah salawat dan salam kepada aku. Mari sama-sama, walaupun dalam keadaan duduk pun tak apalah, kita selawatlah sikit tuan-tuan. Tapi dengan approach saya lah. Boleh? Takkan tak boleh tu sorak Liga Perdana bukan main lagi. Siap dengan pencaragam, dengan drum lagi. Tak kira lah tim mana pun. Ya. Baik, kita sama-sama insya-Allah. Satu majlis yang ada sekali selawat, majlis itu dikira sempurna. Dan kita selawatlah beberapa kali, termasuk muslimat di sana. Ya. Jadi kalau di Masjid Surau, dia minta berdiri. Saya tak minta tuan-tuan berdiri. Dalam duduk pun tak apa. Biar hati ini dekat dengan baginda Nabi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah. Banyakkan selawat kepada baginda Nabi. Lagi ada pihak kata Sayyidina itu bid'ah, lagi kita tambah sanjungan kepada Nabi.
Kita tambah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Lawan pok-pok Wahabi yang suka membida'ahkan benda-benda yang baik yang dibawa oleh tuan-tuan guru secara warisan ini. Lagi orang kata sambutan maulid ini bida'ah oleh pihak-pihak yang berkenaan. Lagi kita perbanyakkan sambutan maulid Rasul. Itu je cara nak melawan. Sebab tanda cinta kasih kita kepada Nabi. Jangan sampai hati ini rasa tak ada apa-apa orang hina Nabi kita. Satu ketika dahulu karikatur, kartun dibuat atas nama Nabi. Dunia bangun. Tuan-tuan, itu di antara cara tanda cinta kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan guru saya pesan, sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut atas namanya Ahmad atau Muhammad, salawatlah kita. Sekiranya nama Nabi Muhammad ini disebut atas nama gelarannya seperti baginda Rasulullah, kita pun salawatlah ke atasnya. Jangan sampai bibir dan lidah ini dan anak tekak ini dia membisu apabila nama Nabi disebut di sisi. Nabi menyatakan aukamaqan, ada beberapa golongan di akhirat nanti aku tak mau pandang mereka. Oh tuan-tuan, jangan main-main. Orang kalau boleh minta nak jumpa Nabi dalam mimpi, itulah doa yang diijazahkan oleh Tuan Guru Ayahanda Datuk Dr. Harudin untuk bermimpi di dalam tidur berjumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saya nak ijazahkan doa ini pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Tuan Guru Ayahanda Datuk Dr. Harudin yang semua orang patut kenal walaupun maqamnya berada di Amerika Syarikat. Beliau ijazahkan doa ni supaya masyarakat banyak membaca doa ni, mudah-mudahan direzekikan dapat berjumpa baginda Nabi di dalam tidur. Dan kisah ini disebut oleh baginda Nabi SAW di dalam kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Doa ni tak ada lah, tapi kisah mimpi berjumpa Nabi ini disebut. Bahawa berjumpa Nabi dalam mimpi ini adalah satu kebenaran, kerana iblis tidak boleh menyerupai baginda Nabi SAW. Jadi tanda cinta kasih kita kepada Nabi SAW pertama, kita memperbanyakkan salawat. Ya, kita banyakkan salawat. Salawat macam-macam ada. Ada salawat sifat. Ada salawat orang kita namakan salawat murah rezeki. Ada macam-macam salawat. Fatih, Al-Anwar dan lain-lain salawat. Ikutlah nak salawat macam mana pun. Yang kedua, tanda cinta kasih kita kepada Nabi SAW ini, ikutlah seberapa banyak sunnahnya. Sunnahnya lebih-lebih lagi dari segi perlakuan, perbuatan, ikutlah. Daripada sunnah yang paling dekat dengan kita, nak buat apa perkara baik, dimulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Kadang-kadang kita tengok di restoran atau restoran, tom yum ke, western ke, ataupun makanan apa juga dah, mamak ke, yang makan-makan tu ialah angkat tangan doa tu taklah wajib. Tapi kan dia sunnah. Angkat tangan berdoa kan sunnah. Sapu tangan ke muka tu kan sunnah.
Kan Nabi menerangkan di akhir zaman kita hidupkan sunnah. Mendapat ganjaran pahala syahid. Hidupkan satu sunnah. Dalam berdoa banyak sunnah. Angkat tangan, rapatkan, sapu muka. Mulakan doa dengan tahmid, dengan salawat. Tutup doa dengan salawat dan tahmid. Ulang doa-doa tertentu 3 kali. Itu sunnah dalam berdoa pun kita tengok. Menimbun. Apa lagi sunnahnya? Kita masuk masjid, masuk surau, walaupun di Arab tak ada surau, semua masjid. Langkah kaki kanan, keluar langkah kaki kiri. Sunnah, kadang-kadang kita masuk masjid tak tahu kaki mana. Silap-silap melompat dua-dua kaki. Paling tidak, kata Tuan Guru, masuk masjid, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Juga selawat dari sana. Walaupun ada doa masuk masjid yang pelbagai. Kalau tak ingat nak baca doa masuk masjid yang khusus, doa keluar yang khusus, memadai dengan basmalah dengan selawat. Memadai. Sunnah. Sembahyang. Allah sebut dalam Quran. Apabila berada di tempat kita nak menunaikan ibadah sembahyang, maka Allah tuntut supaya kita memakai pakaian yang indah. Pakaian yang indah. Rasulullah SAW sendiri. Pakaian sembahyang dia khas. Paling tidak ada 2 pakaian khusus. Maknanya apa tuan-tuan? Dari sudut amalan sembahyang pun ada sunnah dia. Kita bertatayub. Apa bertatayub? Kita memakai minyak wangi, minyak atar ketika sembahyang. Tak kira lah, bukan kerana sembahyang Jumaat dan sembahyang raya je. Sembahyang biasa pun datang ke rumah Allah, kita biasakan dengan berwangi-wangian. Sunnah. Kalau dah berwangi-wangian, cari pula Haji Azmi haruman atau perfume yang Nabi suka. Ada 3 tuan. 1, kasturi. Nabi suka bau kasturi. Kau dapat kasturi kijang. Kasturi banyak. Yang kedua, amber. Daripada lemak ikan paus, amber. Itu yang kedua. Yang ketiga, ud. Daripada teras kayu bahagian dalam. Ud dipanggil. Ini 3 wangian ini kalau boleh kita pakai, selain daripada pakai minyak wangi, minyak atar, dapat sunnah lagi. Sunnah dalam sunnah. Kita buatlah benda-benda yang mudah. Kita boleh amalkan, bertabarruk kepada apa yang Nabi buat. Saya pakai cincin ni Puan Haji Azmi. Bukan nak tunjuk ada duit sangat, tak ada. Tapi sebab nak tabarruk sunnah Nabi. Cari cincin yang diperbuat daripada perak, daripada akik Yaman yang asli. Kalau boleh cari yang warna hitam, namanya Syafatul Abd. Ulama Yaman sampai kaji batu hitam yang Nabi pakai jadi buat cincin tu, batu hitam yang macam mana, dia punya karakteristik dia batu tu macam mana. Allah. Sampai macam itu. Pakai cincin. Jangan kata tak suka pakai cincin. Sebab memakai cincin itu sunnah Nabi. Itu nak ceritakan. Makna benda ni bukan susah mana. Susah nak cari je. Tapi nak buat senang, pakai je. Aku ikut sunnahmu ya Rasulullah. Simpan janggut walaupun sejemput dia boleh tumbuh. Tak apalah. Simpan. Semayang dengan wangi-wangian. Allah Rabbi. Semayang dengan memakai ridak. Apa ridak? Ini contohnya di bau saya. Ridak ni ada macam-macam version. Ada yang macam ini. Ada yang macam letak sebelah kanan tu. Ada letak sebelah kiri. Ada yang ini pula digulung.
buat macam ini. Ini semua dinamakan rida. Bukan susah mana pun buat. Bukan nak kata kita mesti jadi ustaz baru buat. Nak pakai serban. Masya Allah. Bukan mesti pergi haji balik umrah kena pakai jubah, khamis atau serban. Tapi buat itu bukan kerana balik haji. Buat tu kerana tabarruk, mengikuti perbuatan Nabi SAW. Orang perempuan pun boleh ikut. Buka kitab Syama'il. Sikit lagi boleh ya? Sikit lagi. Tak boleh pun boleh nak buat macam mana saya pegang mic. Dengar je lah. Sikit lagi. Ni cerita Nabi ni. Tak boleh. Apa tu? Panjang lagi pun tak apa. Tuan-tuan tunggulah saya nak balik. Tak apa. Gurau ni. Tuan-tuan ada kuliah panjang nanti hari Jumaat depan. Sahabat saya Datuk Batu Bisyah datang. Daripada Pahang. Imam besar masjid Kuantan Pahang datang. Datang ramai-ramai. Tapi janganlah bila Datuk Batu Bisyah saya datang, buat tuan-tuan nak datang. Kuliah yang tetap ni datanglah juga. Jangan kuliah jemputan je nak datang. Tu cerita ni. Allahu Rabbi. Sebab sunnah bila semayang ni kita pakai rida. Banyak dulu dapat. Buka almari tengok. Melambak orang bagi hadiah tu. Walaupun made in Bangladesh. Made in China. Tak apalah. Pakai rida tu. Made in apa tak kisah. Orang putih dia kata kain ni kain maflar. Maflar ni orang yang sokong Manchester United. Dia ada juga. Dia punya ni bubuh kat sini. Dia buat begini. Tapi kita bukan ikut maflar aja ni. Kita ikut rida. Siapa tiru siapa? Orang putih tiru Islam. Bukan Islam tiru maflar. Maflar tiru rida sebenarnya. Semua ni perlu kepada ilmu. Orang perempuan pun dia boleh ikut. Sebab Nabi juga sunnatkan orang perempuan bila semayang memakai wangian yang tidak terlalu tajam bau dia. Ada perfume yang sesuai yang Nabi minta orang perempuan pakai untuk mendirikan solat. Bukan mana orang perempuan ni mesti hangit aja bau. Tak, orang perempuan pun disuruh berwangi-wangian. Kalau boleh cari tiga haruman tadi. Saya ulang balik. Kasturi, ud atau amber. Cari. Proses mencari itu dapat pahala. Sebab nak tabarruk baginda Nabi SAW. Jangan simpan kuku panjang. Potong pada malam Jumaat atau pagi Jumaat. Potong kuku semua sekali. Kaki, tangan. Sunnah Nabi. Allah. Senang sangatlah. Nak ikut sunnah Nabi ini. Itu tanda cinta kasih kita kepada Nabi yang kedua. Ikut sunnahnya. Yang ketiga. Lepas ni saya berhenti. Jangan kata. Tak panjang, tak pendek. Kita pelihara warisan Nabi. Pelihara warisan Nabi. Warisan Nabi, buka hadis ada 3. Dalam satu hadis yang berbunyi, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Lan tadillu. Arab ni kalau guna perkataan lan, lam nun, mati. Tidak sekali-kali, itu makna lan. Tidak sekali-kali kamu akan sesat sekiranya kamu berpegang dengan 2 perkara yang aku tinggal ini, kata Nabi. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi. Pegang betul-betul. Makna pegang Quran ni, 6 tuntutan Quran buat. Jangan pegang je Quran. Pegang tu maknanya 6 tuntutan Quran ni buat. Yang paling utama, membaca Al-Quran. Quran tak boleh baca selagi tidak belajar. Cari guru, bagi masa, cari masa untuk belajar Al-Quran. Itu cara kita pelihara sunnah Nabi. Sebab Quran yang turun ini wajib dibaca secara betul dan tepat. Jadi orang yang tak nak belajar Quran,
yang baca Quran tak betul tapi tak nak usaha, bermakna dia secara tak langsung tidak memelihara warisan Nabi. Quran hanya tinggal di rumah dalam almari. Nak cerita. Itu yang beliau pergi Mekah atas tiket haji atau umrah di padang Arafah kalau haji, menangis tengok orang lain baca Quran boleh betul, dia nak baca tak boleh. Orang boleh pergi umrah sekarang ni 12 hari, 10 hari, boleh khatam Quran, dia tak boleh nak baca Quran. Sebab tak ada kekuatan. Haji 45 hari, 44 hari, orang boleh khatam Quran 2 kali minimum. Dia nak baca Quran pun tak boleh. Ni benda-benda macam ni tuan-tuan. Dan kita pelihara hadis Nabi. Apa yang Nabi sebut dalam hadis, kita buat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Itu hadis Nabi. Sebaik-baik di antara kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu golongan yang paling baik. Peliharalah hadis Nabi. Dan warisan Nabi yang ketiga berada pada hadis yang lain. Nabi kata apa? Al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim berilmu dengan ilmu keagamaan ini pewaris para nabi. Kata ayahanda tuan guru saya, Datuk Ismail Qamus, dengan ulama ni, apabila beliau mensyarahkan kitab Matla'il Badrain satu ketika dahulu, Datuk Ismail Qamus, beliau menghuraikan dalam mukaddimah itu, dengan orang alim ni, paling tidak tuntutan dia, kita ni kenal dengan orang yang kenal kepada orang alim, bersahabat dengan orang yang kenal orang alim. Kalau boleh tinggal dalam kawasan yang orang alim tinggal. Dan dituntut juga untuk kita mengenali ramai nama-nama orang alim. Dah tentulah kalau jadi murid kepada orang alim, dah tentulah yang terbaik. Makna dengan orang alim ni, tak boleh jauhkan diri kita dengan orang alim ni. Sebab mereka ni pembawa panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ibadat kita, keimanan kita tidak tergelincir daripada landasan yang sebenarnya, sebagaimana yang telah diajar, dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai penutupnya kita tengok doa yang diijazahkan oleh ayahanda Tuan Guru Datuk Dr. Harudin. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Allahumma arini wajha habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manami walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, apa pengertiannya? Ya Allah, tunjukkan kepada aku, tunjukkan kepada aku wajah. Wajah ni makna diri. Dia tidak semesti muka. Sebagaimana diterangkan oleh ayahanda Datuk Dr. Harudin, beberapa mimpi yang beliau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di peringkat awal memang tak nampak muka Nabi. Kadang-kadang nampak jauh Nabi sedang pimpin tawaf ketika umrah. Orang jauh nampak Nabi ujung sana. Itu juga dikira diri Nabi. Okay. Ada masa Nabi lalu begitu. Tapi di akhirnya
memang Dr. Harudin memang nampak betul-betul berdepan wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang nampak. Itu yang dia sebab menangis. Apabila sebelum beliau bermimpi pada malam itu di bulan Ramadan, tak silap saya, beliau sakit pinggang. Sakit sangat. Mimpi jumpa Nabi, Nabi peluk dia. Dan Nabi urut pinggang dia sambil mendoakan kesembuhan. Dia kata, esok pagi Allahu Rabbi, sakit pinggang tu Allah bagi sembuh. Itu keberkatan mimpi jumpa Nabi SAW. Maka kita amalkan doa ni, ya Allah tunjukkan kepadaku wajah ataupun diri kekasihmu dan pesuruhmu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami, di dalam tidurku. Manami ni makna tidur, bukan mimpi. Kalau mimpi hilm, bahasa Arab mimpi hilm. Manam makna tidur, walaupun dalam tidur ada mimpi, tapi digunakan dalam doa ni tidur. Sebab ada orang tidur Hisham tak ada mimpi. Faham So mimpi itu secara keseluruhan. Jadi kita mohon kepada Allah, bacalah tuan-tuan doa ni, lebih-lebih lagi ketika sembahyang witir sebelum kita tidur. Baca doa ni dalam sujud, dalam doa baca, mudah-mudahan ya Allah berikan rezeki kita bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaznakum, saya ijazahkan doa ni pada tuan-tuan semua untuk diamalkan dan panjang-panjangkanlah kepada orang. Mudah-mudahan ia menjadi amal jariah yang berkekalan buat tuan guru kita yang kita kasih, insya-Allah, yang tidak ada penggantinya. Ya, jadi tuan-tuan jawab qabiltu ijazah. Jawab qabiltu ijazah. Maknanya aku terima ijazah tersebut. Sekian, terima kasih untuk perjumpaan pada malam ini, seri yang kedua yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Datang ramai-ramai pada 14 hari bulan di masjid ini untuk terus kita mengikuti sirah baginda Nabi daripada Datuk Badri Shah, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.